Masa dari Raymond Weil. Salam sejahtera, saya Ishak Nenga. Dan saya Rozina Bakar. Buletin utama 14 Februari. Isu hak asasi manusia jangan dijadikan sebab tentukan bantuan kepada negara membangun, kata Perdana Menteri. Malaysia ketuai usaha negara membangun hadapi isu perhutanan. Berita sepenuhnya. Negara Barat tidak boleh menggunakan isu hak asasi manusia sebagai satu syarat menentukan bantuan kepada negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad menegaskan ASEAN memperjuangkan hak asasi manusia tetapi tidak bermakna dasar yang diamalkan negara anggotanya mesti mempunyai kesamaan dengan demokrasi yang diamalkan oleh Barat. Datuk Seri Dr. Mahathir mengulas pertanyaan wartawan Bangladesh mengenai pendirian ASEAN terhadap hubungan hak asasi manusia dan bantuan kewangan. Menurut beliau, banyak tafsiran mengenai erti hak asasi. The ASEAN countries are for human rights. But then standards differ in different countries. To pick on one or two instances where our practices differ from the practices in the Western country and use that as a means to twist arms, I think would be grossly unfair, because we too. Datuk Seri Dr. Mahathir berpendapat adalah tidak adil bagi negara maju menjadikan syarat hak asasi manusia untuk menentukan pemberian sumbangan. Beliau menjelaskan negara Barat yang lantang menyuarakan hak rakyat turut melakukan perkara bertentangan dengan apa yang dipanggil oleh mereka demokrasi. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, negara membangun hanya boleh menyuarakan pandangan terhadap beberapa negara Barat yang secara terang-terangan bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi malang bagi negara membangun untuk bertindak kerana keadaan tidak mengizinkan mereka berbuat demikian. Perdana Menteri mengambil contoh apa yang berlaku di Bosnia-Herzegovina. Beliau menjelaskan tindakan kejam ke atas orang-orang Islam oleh gerila Serb jelas bertentangan dengan hak asasi yang diperjuangkan negara Barat. Pandangan lantang Malaysia yang disuarakan pada masyarakat antarabangsa juga menarik minat wartawan Bangladesh mengemukakan pertanyaan. Lebih-lebih lagi pendirian Malaysia terhadap beberapa isu yang membabitkan negara-negara Asia Selatan. Pelbagai soalan mengenai isu antarabangsa diutarakan oleh lebih 30 wartawan tempatan dan agensi antarabangsa. Kewibawaan Perdana Menteri terselah apabila beliau memberi penerangan yang cukup jelas mengenai setiap pertanyaan. Yang perlu diutamakan menurut beliau, perhubungan dalam pelbagai bidang antara Bangladesh, Malaysia semakin kukuh hasil dari lawatan ini. Abdul Aziz Ismail dari Dhaka, Bangladesh. Dalam perkembangan lain, Bangladesh akan menghantar pegawainya ke Malaysia bagi mengkaji perjalanan urusan dan pengendalian jemaah haji oleh Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Abdul Hamid Osman berkata, sepasukan pegawai Bangladesh itu akan dihantar penghujung bulan depan. Dia nak buat segera. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi jaminan dalam ucapan jamuan makan malam. Dia kata soal tabung haji kita akan respon sepenuhnya lah membantu mereka. Datuk Hamid menjelaskan jaminan Perdana Menteri itu secara rasminya dibuat pada mesyuarat dua hala di Pejabat Perdana Menteri Bangladesh semalam. Menurutnya, rombongan pegawai dari Bangladesh akan mempelajari aspek pengurusan dan undang-undang. Buat masa ini, mereka tidak mempunyai pengurusan yang teratur sebagaimana yang dimiliki oleh Malaysia. Mereka memandang tinggi keupayaan tabung haji mengendalikan jemaah haji ke Mekah yang sudah dibuktikan cekap. Datuk Hamid juga menjelaskan Menteri Hal Ehwal Islam Bangladesh melakukan lawatan 4 bulan lalu semata-mata melihat dan mengkaji perkembangan organisasi itu sebelum menyuarakan secara rasmi permintaan mereka. Kira-kira lebih 7,000 jemaah haji dari Bangladesh mengerjakan ibadat itu setiap tahun. Pemergian mereka diuruskan sektor swasta dan kerajaan. Bagaimanapun jauh daripada kemampuan sekiranya dibandingkan dengan tabung haji.
Beliau berkata demikian selepas sidang akhbar Perdana Menteri di Hotel Penginapan Delicazi, Malaysia. Abdul Aziz Ismail melaporkan dari Bangladesh. Malaysia akan mengetuai satu kempen oleh negara sedang membangun bagi penubuhan sebuah pertubuhan perhutanan antarabangsa untuk menangani isu berhubung perhutanan dan pembalakan. Menteri Perusahaan Utama Datuk Seri Dr. Lim Keng Yek berkata, badan itu adalah jawapan kepada kritikan yang dihadapi oleh negara berkenaan terhadap dasar perhutanan. Datuk Seri Dr. Lim berkata, masanya telah tiba bagi Malaysia untuk bertindak serius terhadap isu pembalakan antarabangsa. Cadangan penubuhan pertubuhan itu adalah idea bersama Malaysia, India, Indonesia dan China yang menjadi penggerak utama dalam menghadapi isu perhutanan dan alam sekitar. Pada masa ini, isu perhutanan di bawah pengawasan Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO dan Pertubuhan Balak Tropika Antarabangsa ITTO. Tetapi sebenarnya masa sekarang di bawah United Nations, UN, kita belum ada satu organisasi yang boleh membincangkan hal pengurusan perhutanan di seluruh dunia. Bukan hanya di negara tropika tetapi termasuk negara sejuk. Mengenai cadangan berhubung pembentukan semula ITTO, Datuk Seri Dr. Lim mengulangi pendirian Malaysia tentang perlunya hutan sederhana dan boreal dimasukkan dalam bidang kuasa pertubuhan baru itu. Beliau sebelum ini menghadiri Hari Keluarga Kaki Tangan Kementerian Perusahaan Utama di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, Kepong. Kekeliruan berhubung pemilihan mata pelajaran untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia tidak sepatutnya timbul. Menteri Pendidikan Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud berkata, perkara itu sudah dijelaskan dalam surat berkeliling yang dikeluarkan oleh kementerian kepada sekolah-sekolah. Datuk Amar Dr. Sulaiman mengulas laporan akhbar ada sekolah keliru sama ada kumpulan 6 dalam skema peperiksaan SPM, subjek Bahasa Arab, Cina dan Tamil sebagai elektif atau tambahan. Menurut beliau, kementerian mengeluarkan perkeliling iktisasnya sejak 1991 lagi menjelaskan perkara ini kepada sekolah. Mata pelajaran elektif adalah terdiri daripada 4 kumpulan, iaitu kumpulan kemanusiaan, vocational dan teknologi, sains dan pengajian Islam. Jadi perkeliling ini menjadi asas kepada perkeliling lembaga peperiksaan mengenai peperiksaan SPM 1993 dan seterusnya. Perkeliling itu menjelaskan seorang calon mestilah mengambil 2 mata pelajaran dari sekurang-kurangnya 2 kumpulan elektif dan satu darinya mestilah dari kumpulan 3, vokasional dan teknologi. Bagaimanapun, menurut beliau, kementeriannya cuma menerima 2 laporan sahaja setakat ini mengenai kekeliruan itu. Mengenai kenyataan Presiden MCA, Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik, yang parti itu akan melancarkan gerakan untuk meningkatkan pembelajaran swasta di luar bandar, Datuk Amar Dr. Sulaiman berharap usaha itu dapat ditumpukan kepada semua kaum. Sebelum itu, beliau menyampaikan hadiah pertandingan mengeja pada pameran pendidikan 93 di Ibu Negara. Jabatan Bekalan Air Johor memerlukan peruntukan 1.054 ribu juta ringgit untuk pembangunan bekalan air di negeri itu sehingga tahun 2010. Menteri Besar Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin berkata, peruntukan itu untuk memperkemaskan sistem pembekalan air menggantikan paip-paip air utama. Peruntukan itu juga untuk meningkatkan kemudahan di setiap daerah, khususnya di Muar, Kota Tinggi, Pontian dan Batu Pahat. Tan Sri Haji Muhyiddin berkata, kerajaan negeri akan berbincang dengan unit perancang ekonomi di Jabatan Perdana Menteri untuk mendapatkan sokongan kerajaan pusat bagi permohonan pinjaman dari Bank Dunia. Lembaga Pertubuhan Peladang Pusat LPP akan mengambil alih tugas yang dahulunya diagihkan kepada Jabatan Pertanian Sabah. Menteri Pertanian Datuk Seri Sanusi Junid berkata, melalui LPP, bantuan kerajaan lebih mudah disalurkan kepada petani di negeri itu.
Menurut Datuk Seri Sanusi, langkah mengambil alih tugas itu juga bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga penggerak di Jabatan Pertanian Sabah bagi memajukan sektor pertanian di negeri itu. LPP juga akan memastikan petani Sabah menjadi ahli pertubuhan itu untuk menikmati segala bentuk bantuan daripada kerajaan. Lebih ramai Pak Tani akan jadi ahli pertubuhan peladang dan bantuan-bantuan daripada jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dapat disalurkan melalui pertubuhan peladang. Dan dengan bertambah ahli dan bertambah program, Pak Tani akan jadi lebih senang. Menurut beliau lagi, kini hanya 18% dari jumlah petani di Sabah menjadi ahli LPP. Pegawai LPP Pusat akan menjalankan tugas peringkat permulaan pengambil alihan Jabatan Pertanian Sabah itu. Sehingga sesuatu tempoh, pegawai tempatan di jabatan berkenaan akan dilatih bagi tugas selanjutnya. Sebelum ini, Datuk Seri Sanusi melancarkan sambutan perayaan ulang tahun ke-25 Pertubuhan Peladang. Operasi malam minggu di ibu kota jamin penunggang patuhi peraturan. Lebih 100 motosikal ditahan. Sebuah kilang perabot di Kota Tinggi musnah dalam kebakaran tengah malam tadi. Pegawai penjaga bomba daerah Kota Tinggi Osman Hussein hari ini berkata anggota bomba dapat mengawalnya dalam masa 30 minit. Ketika kebakaran, tiada pekerja berada di kilang terbabit yang beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Bomba sedang menyiasat punca kebakaran. 131 motosikal ditahan dalam operasi malam minggu di sekitar ibu negara malam tadi. 147 anggota polis trafik Kuala Lumpur terbabit dalam operasi ini yang dijalankan secara besar-besaran di beberapa tempat malam tadi. Operasi ini diketuai oleh Timbalan Ketua Trafik Kuala Lumpur, Timbalan Penguasa Polis Mustafa Muhammad Yusof. 202 kes kesalahan dilaporkan. 131 motosikal yang ditahan melakukan kesalahan antaranya tiada lesen, tamat tempoh cukai jalan, tiada pelindungan insuran, mengubah suai exhaust dan nombor plit tidak mengikut peraturan. Operasi yang bermula petang semalam berakhir jam 6 pagi tadi. Seorang budak perempuan dikejarkan ke hospital selepas rambutnya tersangkut pada alat berus pancur di pusat percutian Sunway Lagoon di Sungai Wei, Selangor tengah hari tadi. Dia mengalami kecederaan di bahagian kepala. Kejadian berlaku kira-kira pukul 12.45 tengah hari tadi ketika lebih 3,000 pekerja sebuah firma tempatan mengadakan hari keluarga. Budak perempuan ini dikatakan berasak-asak di kawasan air pancur apabila rambutnya tersangkut pada berus pancur yang berpusing. Kaki tangan keselamatan Sungai Wei Lagoon bekerja ke tempat kejadian. Bahagian rambut yang tersangkut terpaksa digunting. Budak perempuan ini dikejarkan ke hospital. Benarkah penyertaan Amerika tentukan jaya gagalnya rundingan damai Bosnia? Campur tangan Washington bermula. Jari dunia seketika nanti. Iraq mengundurkan kesemua peluru berpandunya dari zon larangan terbang di utara dan selatan negara itu. Agensi berita Anatolian memetik Menteri Luar Turki Mehmet Çetin sebagai berkata, Iraq juga menarik balik tenteranya serta menutup kelengkapan radar di kawasan terbabit. Çetin mendakwa langkah itu tanda bahawa Baghdad ingin menjalin hubungan baik dengan pentadbiran Clinton. Washington memulakan campur tangan dalam konflik Bosnia dengan satu perbincangan di Moskow. Wakil khasnya Reginald Bartholomew dalam pertemuan dengan pegawai kanan Kementerian Luar Rusia yakin perbincangan mereka akan berhasil. Walau apa sekalipun, langkah Washington terlambat. Dari dunia minggu ini meninjau mengapa hanya sekarang Washington bertindak. Tindakan Amerika Syarikat untuk sama-sama duduk semeja menangani perang di bekas Republik Yugoslavia, satu keputusan yang terlambat.
tetapi penting untuk mengembalikan maruah Majlis Keselamatan yang kredibilitinya diragui ketika ini. Sejak 10 bulan lalu, masyarakat antarabangsa, khususnya negara-negara Islam, memerhati dengan cemas kemarahan pengganas Serbia untuk menguasai Republik Balkan itu. Harapan yang diletakkan pada Majlis Keselamatan untuk membuat sesuatu bagi menghentikan perang saudara di negara itu ternyata tiada hasil. Setakat ini, ribuan rakyat Bosnia menjadi korban pembunuhan dan penyiksaan yang tiada taranya. Ini tidak termasuk ribuan lagi yang terpaksa menjadi pelarian. Malaysia antara negara yang memberi perlindungan kepada rakyat Bosnia kerap kali menyuarakan kebimbangan serta mendesak OIC berbuat sesuatu. OIC jelas tidak mampu memainkan peranan berkesan membela nasib umat Islam yang terus diseksa dan dibunuh. Pengumuman Bill Clinton untuk menghantar wakilnya, Reginald Bartholomew, dalam usaha mencari perdamaian di Bosnia lambat. Tetapi hakikatnya kuasa besar itu boleh memainkan peranan untuk memaksa puak Serbia menghentikan keganasan mereka terhadap rakyat Islam Bosnia. Di akhir perundingan damai Geneva, Owen memberi kata dua kepada Amerika supaya segera bertindak menyelamatkan Bosnia. Formula Owen dalam mencari damai walaupun kurang disenangi Amerika Syarikat memberi pilihan kepada Clinton untuk bertindak. Sejauh mana Amerika Syarikat memikul tanggungjawab keamanan dunia akan dapat dilihat. Semasa Iraq menceroboh Kuwait 2 tahun lalu, Amerika Syarikat cepat bertindak untuk memaksa Iraq menyerah kembali sebahagian negara yang berjaya ditawannya. Amerika Syarikat dengan angkuh menunjukkan kepada dunia pengaruhnya dengan mengheret Britain, Perancis dan Jerman ke medan Perang Teluk. Dan keganasan rejim Tel Aviv terhadap penduduk Arab di wilayah yang dicerobohinya juga nampaknya disenangi Amerika. Pengusuran lebih 400 rakyat Palestin juga tidak mendapat sebarang reaksi pentadbiran George Bush maupun Clinton. Walaupun Setiausaha Agung PBB Boutros Ghali mencadangkan tindakan yang lebih tegas terhadap rejim Yahudi, Amerika Syarikat terus enggan bertindak. Nyata, Amerika Syarikat melaksanakan prinsip double standard. Amerika akan hanya bertindak ke atas negara yang membawa keuntungan kepadanya. Seperti tindakan terhadap Iraq, Amerika mungkin cepat bertindak untuk mendapat pengaruh di rantau yang kaya dengan minyak. Kelewatannya bertindak membela nasib Arab pula mungkin kerana ramai penduduk Amerika berketurunan Yahudi. Kaum itu juga menguasai sebahagian besar ekonomi Amerika. Kuasa besar itu melengah-lengahkan campur tangan di Bosnia kerana negara itu mahupun rantau terbabit, miskin. Inilah yang sedang diperhatikan oleh masyarakat antarabangsa. Masyarakat antarabangsa perlu memikir dan mencari kaedah lain untuk membela kaum yang ditindas umumnya dan umat Islam khasnya selain bergantung kepada Amerika Syarikat atau kuasa besar lain menyelesaikannya. Sejumlah 166 penduduk Islam dari Pekan Cherska dan Goradze di Bosnia-Herzegovina mati kebuluran. Ini berikutan bantuan makanan ke pekan itu disekat gerila Serbia. Sebagai tanda perpaduan, penduduk Islam di Sarajevo bertindak menolak bantuan kemanusiaan. 10 berbalas 5 dalam perlawanan akhir kejohanan rugby jemputan antarabangsa Cobra Tens. Perlawanan itu disiarkan secara langsung oleh TV3. Pasukan Penguins dari England berjersi hitam putih layak ke perlawanan akhir setelah menewaskan pasukan kebangsaan Papua New Guinea. Pasukan tentera Fiji marah ke perlawanan akhir setelah menumpaskan pasukan kebangsaan Namibia. Pada separuh masa pertama, Penguins mengatasi Fiji 17 mata tidak berbalas. Bagaimanapun, tentera Fiji menembus maruah dengan mendapatkan try dalam minit ke-6 separuh masa kedua. Luke Evans memastikan kemenangan berpihak kepada Penguins dengan sepakan conversion pada minit-minit akhir perlawanan. Sebelum itu, pasukan Kobe Steel dari Jepun menewaskan pasukan kebangsaan Jerman 26 mata berbalas 8 untuk menjuarai kejohanan Plet Cobra. Larian 10 km Prospex 100+. Dua pelari jarak jauh negara dengan mudah memenangi 2 tempat utama
Larian itu sebagai persediaan bagi mereka untuk ke Sukan C tidak lama lagi. Larian 10 km ini dilepaskan oleh timbalan pengerusi Persatuan Olahraga Wilayah Persekutuan Encik Ali Bahari di Dataran Merdeka. 2,000 peserta menyertai larian ini yang terbahagi kepada 6 kategori. Larian ini melalui Jalan Tun Ismail, Jalan Langgak Tengku, Jalan Duta, Jalan Parlimen, Padang Merbuk dan berakhir di Jalan Raja Laut. M. Ramachandran, peserta Sukan C Negara, memenangi tempat pertama bagi kategori lelaki terbuka dengan catatan masa 33 minit 34 saat. Sementara P. Jayanti, yang juga peserta skuad Sukan C Negara, berjaya memenangi tempat pertama bagi kategori wanita terbuka dengan catatan masa 39 minit 44 saat. Mereka hanya mendapat tentangan pada 5 km pertama sebelum mendapat laluan mudah ke garisan penamat. Johan bagi kategori lelaki terbuka mendapat RM1,500 di samping voucher bernilai RM500 beserta tiket penerbangan pergi balik ke Seoul, Korea Selatan. Bagi kategori wanita terbuka pula mendapat RM800, voucher RM500 dan tiket penerbangan juga ke Seoul. Pengerusi dan Ketua Pegawai Operasi FNN Coca-Cola, Keith Martin, menyampaikan pingat dan hadiah kepada pemenang. Kejohanan tenis antarabangsa Kroger St. Jude di Memphis, Tennessee. Michael Chang dari Amerika Syarikat tewas mengejut kepada Todd Martin 6-7, 6-4. Martin akan bertemu Jim Courier pada perlawanan akhir. Courier menewaskan Amos Mensdorf 7-6, 2-6, 6-4. Dalam set pertama, Mensdorf kesal dengan kekalahannya dengan mata yang terlalu sedikit kepada Courier. Dengan semangat baru, set kedua dilalui bersungguh-sungguh. Mensdorf mendahului 4-0 pada beberapa minit pertama dan akhirnya mendahului Courier dengan mata 2-6. Mensdorf adalah pemain 26 tenis dunia. Permainan Mensdorf bertambah rancak dalam set ketiga mengikat permainan pada 4-4 setelah mendapat 2 game point dan 6 deuce. Bagaimanapun, Courier, pemain pilihan pertama, berjaya mendapatkan semula poin setelah Mensdorf memukul bola ke net. Courier menang 6-4 setelah Mensdorf melakukan kesilapan yang sama dengan memukul bola ke net. Sekian buletin utama, ikuti berita terkini dalam ringkasan malam nanti. Saya Ishak Nenga. Dan saya Rozina Baka. Salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.